Salam sejahtera kepada pihak Universiti Sains Malaysia. Saya Erika Anna David, berumur 18 tahun dan berasal dari Sibu, Sarawak. Saya pernah bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Meradong dan telah menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Saya telah mendapat keputusan yang agak cemerlang iaitu 5A, 1B dan 4C. Selepas menamatkan pelajaran di sekolah menengah, saya melanjutkan pengajaran ke pra-universiti matrikulasi di Kolej Matrikulasi Labuan. Saya telah mencapai keputusan PSPM yang agak cemerlang iaitu pointer sebanyak 3.75. Saya juga telah mendapat keputusan MUET iaitu band 4. Semasa di kolej, saya telah menyertai pertandingan Mastek 3.0 yang berlangsung di Kolej Matrikulasi Kedah dan telah mendapat johan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memohon kemasukan ke Universiti Sains Malaysia dalam program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia. Antara sebab saya memilih kursus ini kerana saya telah bercita-cita tinggi untuk menjadi jurutera yang berjaya. Melalui kursus kejuruteraan kimia, saya berpeluang untuk merealisasikan impian saya. Selain itu, saya memilih kursus ini kerana kursus ini mempunyai kebolehpasaran graduan yang tinggi dan mudah untuk mendapat pekerjaan disebabkan peluang pekerjaan yang banyak di pasaran. Saya merupakan seseorang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Saya juga mengamalkan sikap amanah ketika menjalankan tugas. Berdisiplin turut merupakan sikap yang senantiasa saya praktikkan dalam kehidupan seharian. Saya mampu berkomunikasi dan menggunakan 3 bahasa dalam kehidupan seharian. Bahasa yang saya fasih ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Iban. Selain itu, saya turut mempunyai kemahiran TMK pada tahap cemerlang, contohnya Microsoft Word, Canva dan Microsoft Excel. Hala tuju selepas menamatkan pengajian di USM, saya ingin berkhidmat sebagai jurutera kimia dan menyumbang tenaga kerja demi pembangunan, kemajuan teknologi, ekonomi dan negara. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak universiti kerana memberi saya peluang untuk menjadi calon mengikuti kursus di universiti tuan-puan. Saya berharap agar permohonan saya ini dapat dipertimbangkan dan sudi menerima saya sebagai mahasiswa di USM. Sekiranya saya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai mahasiswa di universiti, tuan boleh menghubungi saya melalui berikut. Selamat pagi dan salam sejahtera. Secara umum, bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi di negara kita dan juga merupakan medium komunikasi utama yang digunakan dalam pertuturan seharian. Generasi muda masa kini mudah terpengaruh dan terikut-ikut dengan budaya dan bahasa negara barat sehingga menjejaskan penggunaan bahasa Melayu di kehidupan seharian. Menurut berita harian bertarikh 22 Mei 2023, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam iaitu Muhammad Ashraf bin Muhammad Khalid mengujarkan pendapat bahawa generasi kini lebih selesa dan gemar menggunakan bahasa asing sebagai medium perbendaharaan. Ini tidak terkecuali kepada penjawat awam, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Katanya di majlis-majlis simposium perantarabangsa Bahasa Melayu yang bertajuk Isu dan Cabaran Bahasa Melayu Abad ke-21. Oleh sebab itu, kita perlu mengambil inisiatif dan mengorak langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu. Memartabatkan bahasa Melayu amat penting dalam memelihara dan mempromosikan warisan budaya dan bahasa kepada negara luar. Dengan mempertingkatkan lagi kefahaman dan penggunaan bahasa Melayu yang berkesan, kita dapat mengukuhkan identiti nasional dan memupuk paduan dalam kalangan masyarakat majmuk. Antara langkah memartabatkan bahasa Melayu ialah menghasilkan karya seni dan penyiaran dalam bahasa Melayu dan juga menggunakan bahasa Melayu dalam setiap urusan pentadbiran negara. Langkah memartabatkan bahasa Melayu boleh digiatkan dengan menghasilkan lebih banyak karya seni dan penyiaran dalam bahasa Melayu. Seiring dengan peredaran zaman, karya sastra tidak boleh kekal di takut lama iaitu di media cetak.
dan fizikal. Para penerbit dan usahawan sastera perlu mula berkecimpung dalam dunia elektronik supaya kekal relevan dengan generasi kini. Melalui penghasilan karya seni yang memaparkan bahasa Melayu tersebut, para penonton dapat menghargai dan menghayati penggunaan bahasa Melayu dengan lebih baik. Dengan itu, jelaslah bahawa bahasa Melayu perlu dimartabatkan dengan menghasilkan lebih banyak karya seni dan penyiaran dalam bahasa Melayu. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koh Kai Kim pernah memberikan pendapat bahawa memartabatkan bahasa Melayu amatlah penting demi kepentingan aset kebangsaan. Misalnya, para penggiat seni boleh mula menggiatkan diri dalam aktiviti seni teater atau perfilman yang memaparkan cerita-cerita dalam bahasa Melayu. Contohnya, hikayat Merang Mahawangsa, hikayat Bawang Putih Bawang Merah dan sebagainya. Bab peribahasa Melayu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Animasi seperti Upin Ipin juga dapat mendidik anak-anak untuk belajar bahasa Melayu dalam pertuturan harian. Di samping itu, memastikan urusan rasmi menggunakan bahasa Melayu merupakan salah satu cara untuk memartabatkan bahasa Melayu. Hal ini dapat menunjukkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan dalam urusan pentadbiran negara. Perdana Menteri yang ke-9 iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Malaysia menggunakan bahasa Melayu dalam setiap urusan pentadbiran negara termasuklah mesyuarat dan persidangan antarabangsa sebagai usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Sebagai contoh, beliau menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya dalam persidangan PBB pada tahun 2022. Secara tidak langsung, perkara ini dapat memperkasakan identiti kebangsaan dan memperkukuhkan keterikatan dengan warisan dan budaya negara. Maka setiap kaki tangan awam di Malaysia perlu memperbanyakkan penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam pekerjaan rasmi sebagai teladan kepada masyarakat. Sudah jelas bahawa melalui penghasilan karya seni dan penyiaran dalam bahasa Melayu serta menerapkan penggunaan bahasa Melayu dalam setiap urusan rasmi negara dapat memperkukuh kedudukan bahasa Melayu. Kesimpulannya, memartabatkan bahasa Melayu adalah penting bagi mengekalkan dan mempromosikan kekayaan warisan budaya dan bahasa negara. Ini bukan sekadar tanggungjawab moral, tetapi juga keperluan strategik dalam mengukuhkan identiti kebangsaan dan memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk. Sebagaimana yang diingatkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, memartabatkan bahasa Melayu adalah usaha untuk menyokong kemajuan dan keharmonian negara. Justru itu, kami berharap usaha-usaha ini dapat diteruskan dengan penuh komitmen serta mencadangkan implikasi praktikal seperti meningkatkan pendidikan bahasa Melayu dan menyokong industri kreatif berbahasa Melayu. Sekian sahaja itu daripada saya. Terima kasih.